Okey, Assalamualaikum. Salam perjuangan bersama saya Bro Miki dari Kebun DIY Laman Miki Hydro Vertical Garden. Tanam, tinggal, api dan tenang. Okey, apa khabar anda semua? Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah masuk ke dalam live pada malam ini. Okey, boleh share link kat kawan-kawan. Okey, kita akan bermula sebentar lagi. Okey. Alright. Seperti yang telah dijanjikan malam ni, saya Muhammad Miki bin Ibrahim, Bro Miki akan sharing, berkongsi kepada anda semua tentang sembang santai. Kita sembang saja malam ni, kita borak-borak berkenaan dengan Anugerah Kejiranan Hijau 2022. Okey. Okey, terima kasih. So boleh share kepada kawan-kawan. Sahabat Maharainul Nizam, Cik Nizam, apa khabar? Cik Wan Muhammad Nazri, terima kasih. Boleh share kat kawan-kawan. Okey. Okey, malam ni just nak santai-santai, kita sembang-sembang berkenaan dengan Anugerah Kejiranan Hijau 2022. Okey. Sebelum tu saya sekiranya suara saya ataupun visual gambar tak jelas, sahabat-sahabat minta tolong untuk komen ataupun maklumkan dekat ruangan komen so that saya boleh betulkanlah sekiranya tak jelas. Okey. Alright. Seperti mana yang sedia maklum, saya ada share dekat wall saya, Muhammad Miki bin Ibrahim, Miki bin Ibrahim, Facebook wall saya berkenaan dengan Anugerah Kejiranan Hijau 2022, di mana saya telah terpilih sebagai finalis Anugerah Kejiranan Hijau pada tahun ini dalam kategori individu. Okey. So sekarang ni adalah sedang berlangsung penjurian juri awam, iaitu like di Facebook. Okey. Like di Facebook untuk 10% like di Facebook, dan sedang berlangsung start daripada 1 hari bulan hari tu sehingga 5 hari bulan besok pukul 12 tengah hari. Jadi undian ni telah bermula. Jadi boleh nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara nak undi di Facebook. Alright. Okey, kepada kawan-kawan yang telah masuk, terima kasih diucapkan. Cik Hairul Nizam, Cik Nazri dan kawan-kawan yang telah share. Okey. First of all, saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada kawan-kawan yang telah like dan yang telah share. Saya punya gambar yang daripada Plan Malaysia, daripada page Plan Malaysia untuk undian juri awam Anugerah Kejiranan Hijau 2022. Terima kasih saya ucapkan. Dan yang telah like sekarang ni kalau ikutkan dah 400 lebih like yang untuk like saya punya penyertaan. Terima kasih. Okey, malam ni saya just nak share tentang Anugerah Kejiranan Hijau, di mana saya ada sediakan slide. Okey. So slide ni adalah berkenaan dengan Anugerah Kejiranan Hijau. Anugerah Kejiranan Hijau ni apakah inisiatif Anugerah Kejiranan Hijau sebenarnya? Right. So dalam pertandingan Anugerah Kejiranan Hijau ni terdapat beberapa inisiatif yang dinilai oleh Plan Malaysia. Antaranya adalah kalau kita tengok ni, right, dia punya inisiatif pertama adalah kebun kejiranan. Yang kedua, sistem pengumpulan dan
penggunaan semula air hujan ataupun sistem penuaian air hujan SPAH. Yang ketiga, baja kompos, baja kompos sisa di mana kita buat sendiri baja kompos. Yang ketiga, yang keempat adalah inisiatif 3R, iaitu menggunakan barang-barang terpakai untuk kita reduce, recycle dan reuse. Dan seterusnya, ekonomi hijau dan juga inovasi dan teknologi. Itu adalah antara inisiatif yang dinilai dah dalam anugerah kejiranan hijau. Okey. Jadi saya nak tunjuk sikitlah apa yang saya telah laporkan kepada Plan Malaysia dalam pertandingan ni. Ini report yang saya submit dekat Plan Malaysia lah. Okay. Alright. Okay. Sekarang adalah terima kasih Cik ni, Brother Joe, Cik Zuhairi. Terima kasih kerana join live pada malam ni. Boleh share kat kawan-kawan. Okey, berikut adalah maklumat lah tentang pelibatan saya lah sebagai peserta dalam anugerah kejiranan hijau, di mana saya telah start daripada tahun 2000 kan. Saya bermula dengan dua inisiatif saja masa tahun 2000 tu. Saya join anugerah kejiranan hijau, iaitu kebun kejiranan dan juga SPAH, sistem takungan air hujan. Dan tahun 2020 tu saya dapat top 5 peserta akhir, dan masa tahun tu dapat dalam nombor 5 lah. Nombor 5 saya tanya lah. Dan pada tahun 2021 saya join sekali lagi, dan alhamdulillah waktu tu saya masuk ke empat inisiatif ni. Jadi inisiatif yang keempat-empat inisiatif tadi macam kebun kejiranan, sistem takungan air hujan, membuat baja kompos dan juga 3R, ton 3R. Waktu tu memang semua inisiatif tu saya ada buat lah di kebun DIY laman. Kebun di halaman rumah saya lah. Jadi saya hantar laporan kepada Plan Malaysia, dan alhamdulillah mereka shortlisted saya sebagai peserta akhir, dan akhirnya telah mendapat tempat ketiga. Alhamdulillah tahun lepas. Dan tahun ni saya cuba lagi. Okay. Saya cuba lagi tahun ni, dan alhamdulillah tahun ni juga terpilih dalam anugerah kejiranan hijau peringkat individu ni sebagai peserta akhir. Jadi sekarang ni penjurian untuk anugerah kejiranan hijau ni sebenarnya dia 90% juri profesional, di mana juri daripada Plan Malaysia telah datang ke setiap kebun ataupun setiap peserta yang telah disenarai pendek ni, kan, untuk dia menilai inisiatif-inisiatif yang dah dilaporkan lah. Jadi 90% tu dah dinilai masa ingat dalam 2-3 minggu lepas. Orang juri daripada Plan Malaysia telah datang, dan sekarang ni 10% adalah juri awam, iaitu like di Facebook. Sekarang ni sedang berlangsung pengundian juri awam, iaitu like di Facebook. Like di Facebook iaitu start daripada 1 hari bulan hingga 5 hari bulan besok. Besok pukul 12 tengah hari. Jadi kawan-kawan yang dah like, yang dah memberi sokongan kepada kebun DIY laman, kepada saya ucapkan ribuan terima kasih lah. Dan yang belum undi boleh pergi kepada wall saya untuk undi. Nanti saya tunjuk bagaimana nak undi. Okey, saya tunjuk sikit apa dia punya inisiatif yang saya dah buat. Yang pertama adalah kebun kejiranan. Kebun kejiranan di mana saya telah usahakan kebun di halaman rumah. Di halaman rumah saya 20 kali 30. Dia punya saiz kat depan rumah tu. Jadi kat situ saya bercucuk tanam dengan kaedah vertical garden, dan menggunakan bahan-bahan kita semula lah. So kat situ ada pasu 3R, ada pasu tambah vertikal, dan kebun saya juga dilengkapi sistem fertigasi, ada sistem
spa, tong kompos dan inisiatif-inisiatif yang dalam anugerah Kejayaan Hijau ni lah memang saya amalkan start daripada 2019 lagi sehingga sekarang alhamdulillah istiqomah dan sekarang lebih dalam 500 pokok lah pokok sayur setiap kali saya tanam macam sayur buah-buah, sayur daun so Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kerana join the live pada malam ni. Alright. So kebun inisiatif yang dalam kebun DIY lama yang saya usahakan ni dia menepati inisiatif yang dalam kejiranan anugerah kejiranan hijau. Jadi kat situ saya anggaplah macam anugerah kejiranan hijau ni sebagai salah satu guideline sebenarnya, panduan untuk kita memulakan berkebun di halaman rumah. Kalau kita secara individu, kalau kita komuniti sekalipun, kita boleh gunakan anugerah kejiranan hijau ni, inisiatif yang ada dalam anugerah kejiranan hijau ni sebagai guideline. Semacam kebun komuniti kan, kita nak set up kita punya kebun komuniti. Jadi saya pun pernah lah membuat menjadi seorang advisor kepada kebun komuniti untuk mereka memulakan kebun secara amalan hijau. So boleh nanti kalau ada siapa-siapa yang boleh nak set up kebun ataupun nak minta khidmat nasihat ataupun rundingan, saya boleh boleh memberi bukan tunjuk ajarlah, saya berkongsilah pengalaman saya selama 3 tahun dalam anugerah kejayaan hijau ni. InsyaAllah saya boleh share kepada anda. Anda boleh kontak saya nanti. Alright, macam ni adalah kaedah kelebihan dan jenis tanaman yang saya buat. Yang pertama tu kalau tengok kan, dia ada pasu tinggi, banyak metod, banyak kaedah. Dia berkonsepkan pertanian bandar. Pertanian bandar menggunakan sistem hidroponik dengan kaedah vertical garden, menggunakan bahan terpakai. Itu adalah konsep yang saya amalkan lah di kebun DIY laman. Contoh macam kita guna pasu 3 art, pasu 3 art maksudnya pasu recycle. Waalaikumsalam Cik Aiman, adik Aiman, Kamaruh, Cik Kamaruh Zaman. Terima kasih kerana join. Alright, boleh share kat kawan-kawan. Alright, ini antara inisiatif ataupun kaedah tanaman yang saya buat di kebun DIY laman, iaitu menggunakan pasu 3 art. Okey. Dan ini pula saya gunakan saya panggil DIY hidroponik takung. Saya gunakan botol 1.5 liter untuk bertanam secara hidroponik. Alright, ini salah satu kaedah tanaman. Dan yang ni pula adalah pasu tower. Kita panggil pasu tower, vertical tower menggunakan kaedah tanah. Dan saya pernah share di Borak Kopitiam. Mereka jemput saya untuk bercerita ataupun berborak tentang pasu tower vertical ni. Yang ni pula adalah bingkai hiasan pokok hidup. Maksudnya berbagai kaedah lah di kebun DIY laman ni. Saya tak nak cerita detail satu persatu. Saya just go through saja sebab nanti saya target pun dalam setengah jam je, pukul 10 saya akan stop live pada malam ni. Okey, boleh share kat kawan-kawan. Terima kasih. Kita dah ada ni Cik Kamaruh, Cik Hafidah Hassan, Puan Hafidah Hassan. Terima kasih kerana join live pada malam ni. Alright. So ini adalah antara inisiatif ataupun kaedah tanaman yang dalam inisiatif kebun kejiranan tu dalam anugerah kejiranan hijau ni lah. Ini kaedah tanaman secara hidroponik tower. Yang ni semua saya DIY, saya buat sendiri. Dan pada awal tahun 2022 saya telah menyertai pertandingan inovasi pertanian Selangor, di mana saya telah join kategori kaedah tanaman. Saya bagi nama Menara Hidroponik Telaga Solar. So alhamdulillah dapat jemputan lah untuk membuat pameran dan dapat penghargaan daripada mereka lah. Memang tak dapat nombor, tapi itu adalah satu exposure lah. Saya mencuba apa yang saya DIY, saya buat sendiri.
So ini kaedah ni lah saya amalkan di kebun DIY lama sekarang. Yang ni kita punya yang saya cakap tadilah, Peringkat Negeri Selangor, inovasi untuk kaedah hidroponik tower ni, menara hidroponik tenaga solar. Ciptaan inovasi ni berkuaskan teknologi. Ini ringkasan tentang projek lah. Okey. Dan impact projek kita present kepada mereka. Kalau kita dah masuk pertandingan, this is satu benda yang kita perlu present kepada juri, kepada mereka, untuk memberitahu tentang impact, apakah kesan kita punya design kita, untuk manfaat kepada masyarakat, manfaat kepada alam sekitar, kan. So tadi adalah inisiatif dalam kejiranan, anugerah kejiranan hijau, kategori kebun kejiranan. Alright. So yang kedua adalah SPAH, sistem takungan air hujan. Sistem takungan air hujan ni memang saya buat dah dekat kebun DIY, kan, menggunakan tong biru tu, kan. Anda boleh tengok juga sebenarnya dekat saya punya Facebook, saya punya group, saya punya YouTube, saya ada share untuk membuat SPAH ni, kan. Dia kebentuk SPAH semua, sistem air hujan ni. Dan benda ni saya dah share dan ada buat kerjasama dengan syarikat saya punya yang tempat saya bekerja lah, untuk membuat SPAH ni. Alright. So saya juga share tutorial cara kita nak buat SPAH ataupun sistem penuaian air hujan ni. So anda boleh tengok, boleh scan kod kat situ, ataupun boleh tengok dekat Facebook, YouTube channel saya, M. Saimiki Ibrahim. Ada cara, ada 3 video tutorial bagaimana saya nak buat SPAH, dan inovasi SPAH, di mana SPAH ni saya buat integrate dengan fertigasi dan juga sekarang ni dengan aquaponik punya sistem. Alright. So yang ketiga adalah inisiatif kompos sisa. Kita guna kompos, kita buat baju kompos sendiri daripada sisa dapur dan juga sisa kebun lah, daun-daun, kan. Jadi saya menggunakan kaedah menggunakan bed organik kompos. Right. Terima kasih Puan Hafidah. Adik Zulfazli, terima kasih. Boleh share kat kawan-kawan. Alright. So baju kompos ni saya dah buat dah berapa kali harvest lah, dan sekarang ni saya dalam proses orang kata packing, dan packing dan kita boleh jual sebenarnya, kan. Saya ada bagi kat jiran, bagi kat kawan, dan kita boleh jual baju kompos organik kita buat sendiri. Right. So seterusnya adalah baja juga, baja air ikan keli. Ini juga antara inisiatif yang kita buat lah, kan, menggunakan bahan organik. Right. Lepas tu inisiatif seterusnya adalah 3R. 3R ni kita kena ada tong. Dalam inisiatif ni kita kena ada tong 3R dekat kebun kita. Kalau kebun komuniti ke, institusi, ataupun mana-mana kategori yang kita sertai dalam anugerah kejiranan hijau ni, kita kena ada tong 3R. Kena ada tong 3R, dan bukan setakat ada tong 3R, kena ada isi lah. Maksudnya kita amalkan amalan 3R ni, recycle, reuse dan reduce. Dan juga kita gunakan botol-botol untuk jadikan pasu. Itu antara basic yang kita boleh buat lah. Right. Dan seterusnya dinilai juga dalam ekonomi hijau. Ekonomi hijau ni bermaksud apa-apa bahan yang kita hasilkan daripada barang recycle dan kita boleh jual untuk side income, macam tu. Ataupun sayur-sayur hasil tanaman kita jual. Itu pun dalam kategori ekonomi hijau, dan juga hasil kompos tadi, kan, kita boleh jual lah, kan. Jadi kat situ dinilai juga, kan. Macam contoh macam saya, macam pasu tu memang ada jual lah dekat kedai Shopee. Baju air ikan keli, kan, baju kompos pun, dan pasu 3R, dan juga hasil tanaman tu kadang-kadang kita bagi dekat kawan-kawan, jiran, dan ada juga orang nak beli. Jadi itu antara side income lah. Kita bukan setakat kita tanam tu untuk home consumption, untuk kita makan sayur yang kita tanam daripada kebun, bersih, segar, terus ke meja makan. Tapi ia juga boleh menjadi sumber pendapatan juga sebenarnya.
Ia juga dinilai dalam anugerah kejiranan hijau. Terima kasih Puan Ella daripada Garden 8, usaha yang terpuji. Alhamdulillah. Tahniah juga kepada Garden 8 yang telah terpilih sebagai peserta akhir kategori community. Alright. So nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara kita nak undi dekat page Play Malaysia untuk memberi sokongan kepada kebun-kebun yang telah mengamalkan inisiatif dalam anugerah kejiranan hijau. Okey. So seterusnya adalah inovasi dan teknologi. Ini dipanggil benda yang ekstra lah kan. Kalau dalam pertandingan tu memang tak ada dalam inisiatif tu, tetapi apabila kita mengaplikasikan inovasi dan teknologi dalam kebun kita, ia adalah satu markah yang orang kata ekstra. Itu satu yang kita perlu manfaatkanlah teknologi untuk memudahkan urusan kita sebenarnya. Tujuan inovasi dan teknologi ni memudahkan urusan kita, urusan berkebun tu sendiri. Alright. Okey, apa yang saya usahakan, apa yang saya buat, inisiatif yang saya buat di kebun DIY Laman ni, yang pertama tadi yang macam saya masuk anugerah pertanian Selangor tadi kan, menara hidroponik tenaga solar ni ciptaan inovasi, di mana dia adalah satu kaedah pertanian moden menggunakan hidroponik, di mana 6 tower saya buat secara menegak, dan dia menggunakan sistem solar untuk jalankan pump. Jadi itu satu inovasi yang saya buatlah, di mana dia memudahkan dalam kawasan yang sempit kita boleh tanam banyak pokok. 168 lubang, hanya 3 kali 5 kaki ruang yang kita perlukan, kita boleh tanam banyak pokok. Kan itu antara kelebihan yang kita boleh yang kita boleh kata dari segi inovasi dan teknologi. Alright. Dan seterusnya adalah ini dipanggil sistem pump untuk menara hidroponik ni menggunakan teknologi pintar. Saya ada amalkan buat sistem hidroponik di mana pump yang saya gunakan dekat kebun saya ni, saya gunakan satu sistem dipanggil Internet of Things lah, IoT. Mana pump tu dia boleh kawal menggunakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia menggunakan telefon pintar. Okey. Menggunakan telefon pintar kita boleh kontrol on off kita punya pump untuk hidroponik tu kan, dengan hanya tekan butang dekat telefon pintar kita. Kita juga boleh schedule kan, kita nak jalan pump tu berapa jam, nak rehatkan dia, kita boleh plan untuk schedulekan dia. Jadi ini adalah salah satu teknologi untuk memudahkan kita, urusan kita kan. Jadi kita boleh tak perlu pakai biasa sebelum ni kita pakai timer kan. Yang ni kita boleh kontrol menggunakan pump. Alright. Dan seterusnya inovasi saya menggunakan scan QR code. Di mana ni lebih kepada e-learning lah, e-learning untuk kita boleh kita hanya scan scan code pada scan menggunakan QR code pada pokok-pokok. Setiap pokok tu ada scan code. Jadi kat situ kita boleh tahu apakah jenis nama pokok tu kan, kegunaan pokok tu, dia punya kelebihan pokok tu. Jadi information, maklumat tentang pokok tu hanya kita boleh akses dengan mudah. Benda ni saya apply dalam setiap pokok-pokok yang saya tanam di kebun saya. Jadi ada juga anak-anak datang, student ada datang, jadi mereka boleh belajar, boleh tahu apakah nama pokok kan, bagaimanakah pokok ni, macam mana pokok tu. Yalah, maklumat tentang pokok tu lah, dengan kita panggil QR scan code ni. Ini adalah antara inovasi yang saya buat di kebun DIY Laman. Alright. Okay. So saya just nak share seterusnya berkenaan dengan
Alright, undian juri awam live di Facebook sehingga 5 hari bulan 9 12 tengah hari besok tengah hari. Okay, Assalamualaikum Cik Dusuki. Allahu Akbar. Okey, Cik Dusuki apa khabar? Selamat bercuti. Cik Nasyaruddin, terima kasih kerana join live pada malam ni. Boleh share kat kawan-kawan. So kepada kawan-kawan yang tengok live pada malam ni yang belum undi, ni saya nak cerita bagaimana nak buat pengundian undi anda sebagai juri awam sebenarnya. So anda boleh pilih peserta-peserta yang dipilih peserta akhir Anugerah Kejianan Hijau Peringkat Kebangsaan tahun 2022, termasuk saya lah, kategori individu. Alright. Ini bagaimana cara kita nak like, nak undi di Facebook. Okey. Boleh pergi ke Facebook saya, M. Saimiki Ibrahim. Alright. So ke Facebook M. Saimiki Ibrahim. Dekat Facebook saya ada atas sekali saya dah pin posting ni. Alright. Kita akan nampak ada satu post ni, Muhammad Saimiki Ibrahim Taman Sutera Kajang Anugerah Kejianan Hijau. Alright. Kat sini kita boleh tekan kebanyakan, kesilapan kat sini. Ramai yang like dekat kat sini. So kat sini kalau kita tengok 101 orang like, lebih kurang 103 orang. So bukan, yang kat sini tak dikira sebenarnya. Kan? So anda kena, sebab ni saya dah share dekat wall saya. Kena tekan dekat gambar dan dia akan pergi ke page Plan Malaysia. Okey, dekat page Plan Malaysia ni, kat sini boleh like. Alright, kat sini. Kalau kita tengok sekarang ada 430 like untuk Muhammad Saimiki bin Ibrahim Taman Sutera Kajang. Setakat hari ini. So saya ucapkan terima kasih lah kepada kawan-kawan yang menyokong support Kebun DIY Laman, support Bro Miki dalam Anugerah Kejianan Hijau pada tahun ini. InsyaAllah kalau ada rezeki dapatlah apa yang sepatutnya lah kan. Alhamdulillah. Dan berita baik sebenarnya untuk Anugerah Kejianan Hijau ni, dia dapat hadiah 1, 2 dan 3. Tempat pertama, tempat kedua dan tempat ketiga. Kan? Dan peserta yang telah dipilih untuk kategori individu ni cuma 3 orang. Jadi Alhamdulillah memang dah confirm lah kan. Tempat 3 dah tangan lah orang cakap. Tapi insyaAllah kalau sahabat-sahabat semua boleh share, boleh share dekat kawan-kawan yang lain sehingga 12 tengah hari besok undian masih dibuka. Boleh tekan like kat sini kan. Tengok ni, saya tekan like and ni unlike pula. Dah 444 dah sekarang. 445 445 orang. So dah like, alhamdulillah kan. So itulah cara dia. Harap-harap kawan-kawan yang watching pada malam ni live saya ramai kali, saya nampak dah ada 10 orang tadi, naik turun kan. Boleh share kat kawan-kawan dan nanti boleh pergi kat wall saya M. Saimiki Ibrahim, boleh tengok kat situ. Boleh tekan pada gambar, kalau nampak gambar ni kan, tekan pada gambar dan tekan like. So like sekarang kat sini 445 orang. Kita boleh tengok siapa yang telah undi ya. Terima kasih banyak-banyak. Alright, okey. Okey, saya rasa sebelum saya nak end saya punya live, dah sekarang dah pukul 10. Memang saya plan pun dalam setengah jam. Saya juga nak mewar-warkan kepada sahabat-sahabat yang live, yang tengok saya sekarang, yang live bersama saya sekarang. Sokong juga saya punya sahabat ataupun rakan seperjuangan saya, iaitu Kebun Komuniti Garden 8. Garden 8. Kebun Community Garden 8 ni, dia okey, Garden 8 Malaysia, Syabah Bro Miki, terima kasih. Okey, Garden 8 ni adalah satu, saya akan tunjuk kejap lah, saya tunjuk. Garden 8, nanti saya tunjuk mana Garden 8. Yang ni banyak sebenarnya. Kalau kita tengok, kita scroll banyak. Oh ni dah hari kebangsaan dah, back dah.
Okey. Kita tengok ada 5 kategori, 4 kategori kalau tak silap saya. Kalau saya silap tolong betulkan. 5 kategori individu, kategori perumahan komuniti, kategori institusi dan juga badan kerajaan ni macam majlis-majlis. Ada 4 tak silap. So 4 kategori. Macam Garden 8 ni di bawah kategori komuniti, perumahan. Jadi boleh dia ada satu ni saya kan, ini ada Cik Abdul Jalil dari Ipoh, kategori ni juga. So saya okey, ini right, Garden 8. So Garden 8, kebun komuniti Garden 8, Taman Perwira Gombak, Kuala Lumpur. Ini memang menarik lah. Saya cerita sikit lah tentang Garden 8 ni dari sudut pandang saya lah kan. Saya mengenali Garden 8 ni tahun lepas, di mana ketua lah Garden 8 punya leader, dia telah memenangi anugerah kejianan hijau tahun lepas, individu tempat kedua. Tahun lepas saya tempat ketiga. Jadi kat situ kami berkenalan dan sebab kita adalah dalam satu perjuangan yang sama kan, we are Green Warrior, dalam memperjuangkan kelestarian alam sekitar melalui aktiviti berkebun. Jadi saya dah 3 kali saya rasa saya pergi melawat kat Garden 8. Anda kalau ada dekat tinggal dekat Lembah Kelang, dekat Gombak kan, jemput datang ke Taman Perwira Gombak Garden 8 ni. Memang mereka welcome siapa-siapa nak datang kan, untuk belajar, untuk melihat keindahan di Garden 8. This is a miracle garden pada saya. Miracle garden. Kalau kita hari tu tak sempat pergi ke Maha kan, Miracle Garden kat laman Floriculture, saya rasa ada benda yang sama dekat laman Floriculture tu ada dekat Garden 8. Very nice. Malam dengan lampu, dengan banyaklah kan. Satu kebun yang diusahakan di belakang rumah, backyard, di belakang rumah sebenarnya. Dia punya satu usaha yang memang sangat orang kata bagus, sangat-sangat bagus sebenarnya. Saya mengalu-alukanlah kawan-kawan untuk menyokong Garden 8, dan kalau nak datang pun boleh contact, boleh like dia punya Facebook garden8.malaysia. Dia punya page. Boleh tengok dia punya inisiatif yang diamalkan Garden 8 dan banyak aktiviti event yang mereka buat. Sebagi saya Garden 8 ni lah secara peribadilah kan, ia satu inovasi dalam keharmonian kejiranan sebenarnya kan. Dia telah berjaya menyatukan kejiranan ni, keharmonian dalam satu suasana yang memang wow lah, memang terbaik lah, dan harap-harap ia menjadi satu contoh kepada komuniti-komuniti lain ataupun kebun-kebun lain. Okey, kawan-kawan boleh sama juga kat sini. Cara dia kita tekan like kat sini. Macam contoh kat sini kan. So kita akan tekan like kat sini. Dia nampak dah naik tu kan. Right. Memang pengundian ni sebenarnya walaupun 10% daripada keseluruhan jumlah permakahan anugerah kejianan hijau, tetapi ia memberi impak juga sebenarnya. Sebab kalau ikutkan makar antara kebun-kebun komuniti ni semua hebat-hebat sebenarnya, dan tipis, makannya sikit je beza. Jadi 10% undian juri awam ni sebenarnya kadang-kadang dia menjadi penentu kepada menang kalah setiap kebun tu. Jadi anda boleh menilai lah kan. Saya sendiri sebenarnya memang kita kenal kan bagaimana Garden 8 ni dia punya effort dalam tempoh setahun, tak sampai setahun, macam-macam inisiatif yang dia buat, macam-macam anugerah dia menang.
Dah masuk TV berapa kali, liputan surat khabar dan ramai orang datang untuk kata belajar. Memang satu benda yang apa lagi saya nak cerita kan. Bukan kata nak puji lebih-lebih, tapi ini sebenarnya saya sendiri dah pergi dan melihat sendiri kan, usaha yang sangat baik. Alright. Okay. Alright. So saya rasa sampai setakat ini saja perkongsian saya pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang melihat live ni, boleh share dan boleh tengok rakaman ni. Dan sama-sama kita menyokong kebun-kebun yang mengamalkan inisiatif amalan hijau di Malaysia. So boleh tengok dekat page Plan Malaysia. Anda boleh layari like page Plan Malaysia juga. Dan boleh sokong kepada kebun-kebun komuniti yang lain yang anda rasakan mereka layak untuk menangi ataupun untuk layaklah untuk dianugerahkan anugerah kejayaan hijau pada tahun ini. So last but not least, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang menyokong kami, menyokong saya Muhammad Syamiki bin Ibrahim dari Taman Sutera Kajang dan juga kebun komuniti Garden 8 dan juga kebun-kebun komuniti yang lain lah di dalam plan anugerah kejayaan hijau 2022 pada tahun ini. Sampai kita berjumpa lagi, saya ucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye. Saya tinggalkan anda dengan satu video ni, kita boleh tengok. Alam sekitar. Amalan gaya hidup yang mesra alam amat penting untuk kehidupan yang selesa. Tanpa kita sedar, ia mudah dilakukan dan kesannya amat besar kepada kehidupan kita. Pertama, gunakan air dengan bertanggungjawab tanpa pembaziran. Kedua, pastikan semua paip air ditutup dengan rapi apabila tidak digunakan. Ketiga, tanam pokok untuk kurangkan kesan cuaca panas dan mengurangkan kesan perubahan iklim. Keempat, gunakan beg boleh guna semula ketika membeli belah. Kelima, hantar barangan elektrik atau elektronik yang sudah tidak boleh digunakan iaitu e-waste ke pusat pengumpulan yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Keenam, elakkan dari membakar sampah bagi menjamin udara bersih untuk kesejahteraan bersama keluarga Malaysia. Jom sertai rakan Alam Sekitar. Pelbagai aktiviti menarik ras seperti program membersihkan sungai, beriadah dan mendaki sambil mengutip sampah atau plogging, penanaman pokok bagi penghijauan Malaysia serta banyak lagi. Bersama kita pastikan alam sekitar mampan untuk generasi masa hadapan. Alam sekitar, tanggungjawab bersama. Alam sekitar, tanggungjawab bersama. Okey, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.